Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 4. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang perkara mudah sekali. Oleh kerana ini adalah topik pertama awak. Hari ini kita nak belajar tentang berbual-bual, bercakap. Okey. Awak nak kena sebut apa yang cikgu cakap. Tapi sebelum tu, pastikan awak ada buku, dah buka buku Bahasa Melayu tahun 4. Sama ada buku tu ada atas meja awak ataupun awak boleh guna buku online, buku teks online. Okey. Buku teks online ni boleh didapati di link yang saya sertakan di dalam video ni, di bawah sekali. Okey. So kita tengok muka surat 1 dulu. Surat 1 iaitu tentang peristiwa kemasyarakatan. Okay. Tajuk kita hari ini adalah tentang kemasyarakatan. Apa maksud masyarakat? Bila kita sebut tentang masyarakat, maknanya ramai orang. Bukan seorang, bukan dua orang, ramai. Bila sebut masyarakat, bukan kita dengan ibu kita saja, bukan kita dengan abang kita. Sebab kalau kita dengan ibu kita, dengan abang kita, dengan adik kita, itu dipanggil keluarga, bukan masyarakat. Masyarakat bermakna apabila kita melibatkan dengan diri orang lain. Contohnya, kita dengan kawan kita, kita dengan jiran kita, keluarga kita dengan jiran tetangga kita ramai. Itu maksud masyarakat. Okey. Lebih besar masyarakat tu, lebih besar, lebih bagus. Okey. Kalau satu dengan dua, satu keluarga atau dua keluarga, kalau dua keluarga saja, masyarakat yang kecil, ada dua keluarga, tiga keluarga. Masyarakat kampung awak, masyarakat di negara keseluruhannya, itu masyarakat. Okay? Orang ramai, orang yang di luar dari keluarga awak, itu maksud masyarakat. Okay. Cuba awak tengok dalam muka surat 1 gambar ni, apa yang awak nampak? Okay. Pertamanya, di situ ditulis kebun komuniti. Komuniti pun juga maksud masyarakat. Ini perkataan baru yang awak belajar. Satu tadi masyarakat, komuniti juga bermaksud masyarakat. Jadi kebun ni kebun orang ramai lah, kebun masyarakat. Ini mungkin ayah si A, ini mungkin ayah si B. Ini bukan adik-beradik. Okay? So kalau sebab dia kata kebun komuniti, awak tak boleh cakap ayah Ali bersama Ali, tak boleh. Sebab itu keluarga. So, mungkin ayah Ali bersama ayah Ahmad, dan jadi masyarakat. Faham ya? Contohnya sini katalah Aminah. Sini mungkin ibu Aminah, tapi ini awak kalau boleh jangan sebut ibu Aminah. Ibu Aminah. Ini kalau boleh jangan sebut abang Aminah. Itu maksud kalau boleh mesti ada lebih daripada satu keluarga dalam gambar ni. Jangan hanya satu keluarga. Sebab kalau suatu keluarga tak menggambarkan kebun komuniti, itu yang jadi kebun keluarga awak. So awak kena kata Aminah bersama ayahnya, Aminah, ayah dan ibunya bersama keluarga Ramli. Ini Ramli. Ini Ramli, ini abang ayah Ramli, ini abang Ramli mungkin. Atau apa sajalah. Yang penting lebih dari satu keluarga. Barulah ia menggambarkan masyarakat. So cerita ni mereka sedang berkebun. Tak kisahlah. Ingat saya kata tadi, lebih dari satu keluarga. Nak buat 3 keluarga pun boleh. Okay? So, murid perempuan ni atau budak perempuan ni sedang berkebun atau mengemaskan kebun-kebun cili. Sini ada pokok cili. Sini pokok terung. Perempuan ini sedang mengutip hasil terung. Okay? Mengutip. Maksudnya dia kumpulkan hasil terung dia. Gambar sini sedang menyiram pokok. Kalau ikut dari segi grafik tu gambar Kalau ikut dari segi grafik, ini ialah pokok kacang. Ataupun pokok tomato, pokok yang naik ke atas. Pokok yang meninggi maksudnya. Okey. Dan kalau mungkin kita boleh zoom in, tengok ada boleh nampak tak zoom in? Saya boleh zoom in. Ini mungkin kacang apa? Kacang peas ke? Tak pasti. Sebab lukisan tak terang. Tapi kalau di sini kita nampaklah terung. Okey. Okey. Apa lagi? Kita nak tengok apa yang boleh buatkan lagi. Yang ini
belakang ni jangan sebut sekolah. Dari segi belakang ni jangan sebut sekolah sebab dia kebun komuniti, biasa ni di kawasan perumahan. So belakang ni ialah gambar ni ialah rumah. So rumah teres sebab dia melekatkan, nampak dia bercantum satu sama lain, maka dia ialah rumah teres. Okey, itu gambar besar yang pertama. Gambar yang kedua, bawah ni. Tengok tajuk kita tentang masyarakat juga. Ini kawasan dia, kalau tengok gambar ni, merah ni, gambar dalam kotak merah ni, dia ialah di airport atau lapangan terbang. So, kalau di lapangan terbang, seperti yang saya cakap tadi, ingat, keyword untuk menceritakan gambar yang berkaitan tajuk masyarakat atau community, dia tidak boleh satu family. Dia mesti lebih dari satu family. Okey. So mungkin awak kata, tempat ni, ini adalah atuk atau nenek. Ini mungkin keluarga dia, tapi ini kalau boleh awak buat orang lain. Ini tentulah orang lain sebab memang pekerja. Ini tentu orang lain, ini tentu orang lain, ini tentu orang lain. So dalam gambar tu mestilah bukan satu keluarga sahaja. Awak boleh kata keluarga Ahmad ke, keluarga Ali ke, ataupun keluarga Ahmad dan keluarga Ali, keluarga Aminah dan dua keluarga tadilah macam tadi. Sedang berada di lapangan terbang, mereka menaiki bogi atau kereta elektrik yang terdapat di lapangan terbang kerana mereka mungkin tak larat, ada orang tua. Di sini nampak ni, ni ada orang sakit, iaitu mungkin kaki dia cedera ke, kaki dia patah ke, dia pakai tongkat sini. Sini mungkin rakan yang meneman ke. So ini dia, orang tua yang tak larat, orang yang sakit, menaiki kenderaan elektrik di dalam airport atau di lapangan terbang. Ini pula, ini apa gambar ni kalau tengok? Mungkin di sekolah, mungkin dalam kelas, mungkin dalam library. Okay. Semuanya boleh. Okay. So awak pilih, katalah awak pilih library. So di dalam library ada ramai murid sedang membaca buku. Sini menyusun buku atau mengemaskan buku. Ini membaca buku dengan bimbingan guru atau bersama guru. Ini ada beberapa orang guru. Kalau sebab awak cakap tadi di sekolah kan, di library, so guru lah. So beberapa orang guru sedang membaca akhbar. Okay, atau membaca surat khabar. So jangan sebut, okay, satu kena hati-hati. Jangan sebut guru ni sedang membaca majalah. Tidak tepat. Dari segi rupa paras grafik atau gambar ni, ini adalah gambar akhbar atau majalah, surat khabar. Majalah tidak tepat. Tidak salah, tapi tidak tepat. Sebab cara gambar ni, dia adalah surat khabar. Majalah dia lain sikit. Majalah biasanya dia berbentuk buku yang besar, nipis, buku besar. Dia bukan kulit keras. Awak tahu lah majalah, majalah didik ibu semua kan, itu majalah. So cara gambar ni dilukis, dia adalah akhbar atau majalah. Atau majalah. Akhbar atau surat khabar. Okey, mungkin tabloid, macam The Star, berita harian, itu semua tu majalah, surat khabar. Okey. So habis gambar. So cerita, inilah cerita yang awak kena maklumkan. Kalau kawan awak bertanya, cuba cerita sikit, atau kalau guru awak tanya, cuba cerita sikit apa yang ada dalam gambar ni. Okey? So itu cara bercerita. Tak payah cerita, tak payah membuat ayat yang lengkap-lengkap. Cerita macam biasa saja. Okey? Okey. Now kita tengok kat unit 1. Jiran tetangga. Okey, masyarakat jiran tetangga. Jiran tetangga maknanya lebih daripada satu keluarga. Ada orang sebelah, ada orang sebelah, ada orang belakang, ada orang depan. Itu jiran tetangga. Salam perkenalan. Okey, maksudnya gambar pertama, gambar atas ni saya tunjukkan sini. Gambar pertama ni menceritakan. Saya tak nak baca, saya nak awak baca. Saya nak cerita je. Okey. Gambar pertama ni menceritakan bahawa situasi orang berpindah. Mungkin dia dulu di tempat A, sekarang dia pindah tempat B. Maksudnya dia pindah dekat dengan kawasan rumah awak. Awak anggap ini kawasan rumah awak lah. Okey. Kalau bukan kawasan rumah awak tak nampak cerita ni kan. So, yang berpindahnya ialah ini.
Macam mana kita tahu? Sebab dia kata selamat sejahtera, saya Husin, saya baru berpindah ke rumah ini. So dia lah yang baru pindah. Ini orang yang memang duduk di situ, ini orang yang memang duduk di situ. Faham? So yang baru berpindah adalah baju purple ni, nama dia Encik Husin. Yang dua orang ni adalah pekerja yang mengangkut barang-barang dipindah. Dia mungkin sewa lori. So ini adalah pekerja-pekerja yang memindahkan barang-barang dia. Okey. So dia kalau tengok dari gambar ni, Cik Husin ni berpindah ke suatu kawasan perumahan, rumah teres. Sebab rumahnya sama panjang semua. Okey, mungkin sebab gambar pun tak lengkap, mungkin. Okey. Satu lagi, gambar bawah pula, situasi 2. Okey. Hadif kenal tak jiran kita? So okey. Kemudian saya kenal ayah beliau, siapa? Siapakah pula jiran hadapan kita? Siapa? Okey. So maksudnya keluarga Hadif yang baru pindah. Okey. Cuba tengok lebih kurang muka sama. Inilah Cik Husin. Ini Cik Husin. Sama gambar. Okey. Cik Husin bersama keluarganya atau Hadif bersama keluarganya berpindah ke tempat baru. So bila kita sebut, okey tengok saya nak bagi awak keyword atau bagaimana rahsia nak jawab soalan ni. Okey. Soalan pertama dia kata, Hadif kenal tak jiran sebelah rumah kita? Saya kenal ayah, beliau ialah awak nak sebut Ahmeng, Ramu, Razif, kurang tepat. Kenapa? Sebab dekat atas gambar telah membantu jawapan Hadif. Selamat sejahtera, saya Gobi, rumah saya di sebelah. So sebelah. So awak boleh sebut saya kenal ayah, beliau ialah Encik Gobi. Atau kalau nak guna biasa-biasa, nak nampak rapat sikit, nak nampak lebih macam awak perbual dengan ayah betul, beliau ialah Pak Cik Gobi. Boleh guna Pak Cik. Sebab perbualan biasa boleh guna Pak Cik. Okey. Kemudian kakak dia tanya pula, atau adik dia tanya, adik perempuan dia tanya, siapa pula jiran di hadapan? Okay, jiran di hadapan, ini dia. Sebab dia sebut, macam mana kita tahu jiran di hadapan ialah Lim Jun Seng. So awak boleh sebut jiran di hadapan Hadif ialah Pak Cik Lim Jun Seng. Pak Cik Lim atau Encik Lim Jun Seng. Okey. Kena ingat tu, tak boleh jawab sebarangan. Sebab gambar di atas telah memberi jawapan. So, kalau dalam gambar dah ada jawapan, awak kena beri jawapan yang diberi oleh gambar. Kecualilah, katalah dalam dialog ni, atau katalah guru awak tanya, sekadar nak berbual-bual kan, siapa pula nama pekerja ni? So, dalam ni tak ada nama pekerja, baru awak boleh letak nama dia. Yang ni yang ni apa? Ramli, ini Raimi, ataupun yang ini siapa-siapa. Yang tak ada maklumat, awak boleh reka maklumat itu lebih kurang. Tapi mesti logik lah. Jangan pula gambar lelaki awak nama perempuan. Okey, salah. Okey. Yang ke soalan kosong ni. Okey. Salah sekarang ni, ini ada jawapan tapi ada tempat kosong. Ini soalan dia kosong langsung. So, apa yang awak boleh tanya? Awak boleh ulang balik soalan anak lelaki, anak perempuan kepada Encik Husin ni. Iaitu, ya Hadif, siapa pula jiran di hadapan kita? Ataupun awak boleh bagi komplimen atau ucapan terima kasih kepada atau tahniah kepada Hadif sebab jawapan dia betul. Contohnya, saya kenal ayah, beliau ialah Encik Gobi. Wah, jadi so dia jawab, wah, pandai Hadif. Bagus Hadif. Macam tu. Okey? So, ingat, saya dah bagi clue tadi, saya dah bagi tips bagaimana nak menjawab soalan-soalan yang tak ada pilihan ABC. Kan? Kalau ada pilihan ABC, senang. Dan awak pula tak boleh mereka-reka cerita. Kena berpandukan gambar atau ransangan. Gambar-gambar ni dipanggil bahan ransangan. So, awak kena tengok bahan ransangan yang atas atau yang di bawah, yang diberilah yang berkaitan. Kalau gambar ni hanya gambar ni saja, tak ada apa-apa cerita, then awak boleh reka. Okey? So, ini adalah pelajaran pertama awak, iaitu
Pertama tadi, kita kata tadi berbual-bual tentang masyarakat. Saya dah perkenalkan apa masyarakat, bagaimana nak melihat gambar, dan kita dah berkenalan dengan tajuk 1 atau unit 1 di muka surat 2, iaitu jiran tetangga kita. So, apa yang awak perlu buat ialah awak kena jawab soalan yang terdapat di dalam link yang saya sertakan di bawah ni. Dah jawab soalan, tengok markah berapa awak dapat. Okey? So, ingat, kalau awak dapat markah kurang daripada 60, awak kena ulang balik gambar ni. Tengok balik buku teks. Tak ulang video tak apa. Tengok balik buku teks yang berkaitan dengan gambar 1, muka surat 1 dan muka surat 2. Tengok balik dan cuba semula jawab kuis tersebut. Target saya, awak mesti mendapat 70 ke atas. Kenapa 70? Walaupun ini bukan markah peperiksaan, 70 itu menggambarkan awak faham apa yang ada maklumat yang tersirat dan tersurat di sebalik gambar. Cerita tentang gambar saja, kalau awak perhati betul-betul, awak akan dapat jawab. Soalan sangat mudah. Okey? So, teruskan menjawab dengan soalan yang berada di link di dalam video ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.